Selamat pagi Malaysia. Baik. Kembali bersama kami dan seterusnya kita akan ke negeri di pantai timur iaitu Terengganu untuk melihat apakah perkembangan di sana. Tapi sebelum itu ingin kami sekali lagi ingatkan kepada anda di rumah bahawa hanya seorang sahaja dibenarkan keluar untuk memberi barang-barang keperluan harian. Dan dalam pada itu apabila tiba di kedai nanti pastikan anda mengikut langkah-langkah keselamatan, gunakan sanitizer dan pastikan jarak di antara anda dan juga pemilik kedai serta mereka yang sudah pun ada di dalam kedai tersebut. Ada beberapa pasaraya yang telah pun mengenakan syarat. Hanya beberapa orang sahaja yang dibenarkan masuk pada sekali masa dan semada beratur di luar juga ada tip ataupun pita yang telah pun dilekatkan di atas lantai untuk memastikan anda berada pada jarak yang selamat dan sementara menunggu itu kena bersabar dahululah. Kerana ini bukan kalau kita fikir panjang untuk keselamatan semua. Baik, kita telah pun bersedia untuk berlintas langsung ke Terengganu pada ketika ini dan kita akan kembali bersama dengan anda sebentar lagi. Untuk itu kita bersama rakan tugas kita di Terengganu. Silakan. Terima kasih Terence dan Zaleha di Angkasa Puri. Dan memasuki tempoh Perintah Kawalan Pergerakan hari ke-7 hari ini, saya berkesempatan meninjau di Universiti Sultan Zainal Abidin Uniza kampus Gombadak bagi melihat sendiri perkembangan dan apa jua tindakan yang telah diambil di Uniza ini. Dan kini di bilik gerakan Uniza, saya bersama dengan Naib Chancellor Uniza, Profesor Datuk Dr. Hassan Basri Awang Makdahan bagi sedikit perkongsian untuk penonton TV1. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Okey, dan boleh kalau kongsikan macam mana pengurusan staf Uniza dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan masuki hari ke-7 hari ini, Profesor? Ya, sebaik saja kita dapat pengumuman daripada Yang Menteri pada 16 bulan tu. Secara kebetulannya nasib baik Uniza pada ketika itu cuti semester. Jadi pelajar ramai tidak ada di kampus lah. Walau bagaimanapun mana-mana pelajar yang masih tinggal di kampus tu, pada malam itu juga kita dapat mengosong ataupun menghantar mereka kira-kira 5 buah bas balik. Dan untuk balik tu semua saringan temperature ataupun suhu kita ambil, suruh mereka bertolak bagi memastikan supaya tidak ada masalah lah. Dan selepas daripada itu kita terus buat apa yang dipanggilkan PKP itu, Perintah Kawalan Pergerakan, dan universiti kita tutup di mana kemasukan hanya kepada mereka yang dibenarkan bertugas saja. Begitu juga pergerakan keluar kita kawal. Dan pelajar di kampus kita ambil suhu setiap 2 hari. Dan petugas yang masuk ke universiti pun kita ambil suhu bila mereka masuk bekerja dan mereka mendapat kebenaran saja boleh masuk, selain daripada tindakan-tindakan lain lah yang kita ambil bagi memastikan supaya keadaan itu terkawal. Itu dari segi tindakan segera yang diambil oleh universiti lah. Dan Datuk, kalau kita lihat dia, kita sekarang memang kekurangan dari segi hand sanitizer dan juga ni difahamkan Uniza sendiri ada mencipta hand sanitizer macam mana, Datuk? Ya, alhamdulillah, secara kebetulan kami di Uniza kita ada fakulti farmasi dan kita memang ada formula untuk membuat hand sanitizer. Jadi bila berlaku keadaan ini kami membantulah kerajaan untuk membuat hand sanitizer. Dan kami telah pun menyiapkan kira-kira 60 liter hand sanitizer. Dan yang baru lagi lebih daripada 500 liter untuk kita proses. Kesukaran sekarang ni adalah untuk mendapatkan bahan untuk membuat itu. Tapi kita dah buat. Kita ada mempunyai sebagai contoh hand sanitizer yang kita dah buat Uniza sendirilah. Ini kita akan bantulah kerajaan untuk diedarkan kepada mereka yang memerlukan. Dan Datuk, dan difahamkan Uniza sendiri sedang membina satu program baru yang boleh digunakan untuk aplikasi untuk semua IPT seluruh negara, Datuk. Ya, saya jelaskan sedikitlah perkara ini. Pertamanya bila berlaku seperti ini ialah tindakan semasa. Dan yang kedua adalah kita kena fikirkan tindakan kehadapan. Sebagai contoh, tidak lama lagi apabila kalau umpamanya penarikan PKP ini, maka pelajar akan pulang ke kampus. Dalam konteks Uniza saja, kita ada 13,000 pelajar. Bagaimana kita nak
berharapan dengan pelajar yang akan pulang bagi memastikan supaya penularan tidak berlaku, kerana kita tahu kalau ada pelajar yang membawa ataupun positif COVID-19 itu, maka seluruh kampus akan ada masalah. Jadi di situlah kita memikirkan bagaimana nak mengatasi perkara ini, dan kita orang kata crack the head lah. Jadi satu pasukan penyelidikan di bawah kawalan Timbalan Chancellor Pendidikan dan Inovasi, iaitu penyidik daripada Fakulti Perubatan dan penyidik daripada Fakulti Informatik Komputeran. Mereka telah membuat satu usaha untuk membina apa kita panggil, kita namakan crash. Crash yang mana kita nak pecahkan COVID ini, iaitu COVID-19 risk assessment for student in higher institution in Malaysia, di mana alat ini dia boleh mengesan suhu pelajar ataupun keadaan pelajar, sama ada dia itu positif ataupun dia negatif. Ini penting, dan alat ini kita bina. Kalau kita lihat di dalam banyak dalam WhatsApp dan sebagainya kan, orang bercakap tentang ni mengesan ni, tapi itu dia tidak reliable. Yang ini dia menggunakan dua sumber, iaitu kepakaran pakar, dan keduanya adalah literature kita, dan kita telah gabungkan menggunakan AI, dan kita dapat dia punya, kita panggil signifikan dia sangat tinggi, iaitu 97%. Dan alat ini nanti akan mengesan kalau pelajar itu ada positif, dia akan keluar merah. Kalau dia sederhana, kuning. Kalau dia rendah, dia hijau lah. Maka yang hijau dia boleh selamat balik lah. Tapi kalau yang merah, dia tidak akan balik dan dia akan pergi rujuk di sana. Dan alat ini saya harap bukan hanya untuk UNIZA. Kalau boleh kita bantu, kita ada 1 juta lebih ya. Kalau campur IPT dah 500,000 lebih, yang boleh kita bantulah untuk menyelesaikan perkara ini. Okey, terima kasih Prof. Okey, dan itulah tadi sedikit informasi yang boleh dikongsikan melalui apa sahaja pembangunan yang telah dirangka oleh UNIZA. Dan saya setakat dahulu perkembangan dapat saya kongsikan. Kembali pada rakan tugas di Angkasa Puteri. Silakan.